Maka Ramadan begitu diiktibarkan oleh ulama sebagai pengajian, sebagai madrasah. Maka hakikatnya tuan-tuan puan sekalian, kita bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar tahan makan, tahan minum, lapar sana, haus sini, tapi hakikatnya ada hasil yang sepatutnya dapat kita capai, terutamanya setelah berakhirnya Ramadan yang tempohnya pun boleh tahan lama, sebulan. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang diraikan serta yang dimuliakan Al-Fadil, panel utama kita iaitu Ustaz Mabang Fauzi bin Mustafa, juga yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah UJ9 dan kaki tangannya, diketuai oleh Tan Sri Syekh Zainal Abidin dan seterusnya, muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan, hadirin, hadirat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu. Walaupun dalam bentuk forum, tuan-tuan sekalian, tetaplah apa yang sedang kita laksanakan ini salah satu daripada bentuk-bentuk majlis ilmu. Maka kita mulakannya dengan kalam-kalam dan lafaz-lafaz yang mulia, setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurniaan segala rezeki, segala nikmat Allah Ta'ala yang masih dipinjamkan kepada kita. Alhamdulillah, sampailah ke saat ini agenda yang dirancang dan atur cara yang sedang kita sama-sama berada pada malam ni, tuan-tuan puan sekalian, dapat kita mulakannya dengan kita sama-sama memberi tumpuan dan perhatian terhadap perkongsian yang akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Fauzi kita yang didatangkan khas daripada Bandar Baru Bangi. Dan itulah boleh kata tentang jodoh, betul-betul jodoh ini adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya juga sendiri sebenarnya datang daripada Kajang. Nah, tapi tuan-tuan itu saya belum ada jodoh. Inilah baru jumpa. Di mana jumpanya? Di USJ. Walaupun seorang duduk di Bangi, seorang duduk di Kajang, tak adalah, belum ada rezeki dapat bertemu. Alhamdulillah. Justru muslimin, muslimat, tuan-tuan sekalian, seperti yang telah dimaklumkan, seperti yang diwar-warkan, yang kita sama-sama adakan malam ini dengan tujuan utamanya sebagai persiapan, sebagai persediaan kita untuk berhadapan dengan Ramadan dengan persediaan yang terbaik, dengan ilmu-ilmu yang kita ulang kaji. Kerana hakikatnya tuan-tuan puan sekalian, sifat kepada ilmu itu hendaklah diulang-ulang. Ini memang pepatah yang terkenal pun, dalam bahasa Inggeris pun ada, bahasa Arab pun ada. Iza karrara qarrara. Apabila suatu perkara itu diulang-ulang, maka ia akan terpahat di dada, akan diingati. Maka inilah juga apa yang kita usahakan pada malam ni. Alhamdulillah, kita sama-sama memberi perhatian tumpuan terhadap perkongsian yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz kita. Yang mana Ustaz, kita akan mulakan terus dengan soalan yang pertama. Kita bagi ruang sepenuhnya kepada Ustaz kita, iaitu berkaitan dengan penambahbaikan. Apakah hasil yang sewajarnya tuan-tuan puan sekalian sepatutnya kita usahakan dan kita dapatlah. Terutamanya Ramadan itu digelar oleh para ulama sebagai madrasah. Kan istilah kita sekolah lah, ataupun yang canggih sikit school. Kalau macam di universiti kan banyak istilah school diguna. Bagi yang tak faham kan pelik juga macam mana di universiti pada school juga. Oh, rupanya istilah yang dikaitkan dengan fakulti. Maka Ramadan pun begitu. Diiktibarkan oleh ulama sebagai pengajian, sebagai madrasah. Maka hakikatnya tuan-tuan puan sekalian, kita bukan sekadar berpuasa, bukan sekadar tahan makan, tahan minum, lapar sana, haus sini, tapi hakikatnya ada hasil yang sepatutnya dapat kita capai, terutamanya setelah berakhirnya Ramadan yang tempohnya pun boleh tahan lama, sebulan. Justru inilah
Perkara yang pertama, kita beri ruang seluas-luasnya kepada Al-Fadhil Ustaz kita untuk dikongsikan penambahbaikan, improvement yang sewajarnya kita dapat capai dengan Ramadan yang akan sama-sama kita hadapi insya-Allah. Al-Fadhil Ustaz, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Ustaz, moderator, yang dihormati Tuan Nazir, seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Falah, muslimin dan juga muslimat, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat kita hadirkan diri dan hati kita di rumah Allah. Bertuah sebab dapat jadi tetamu Allah. Orang boleh bangga melancong ke Paris, bergambar di tower yang tinggi. Orang boleh bangga boleh naik KLCC, Menara Kuala Lumpur. Orang boleh bangga pergi ke tembok Cina besar, tembok besar Cina di Beijing. Orang boleh bangga pergi ke Turki. Orang boleh bangga pergi ke macam tempat. Tapi yang paling bangga ialah kita boleh datang ke rumah Allah. Kena bangga tuan-tuan, syukur dapat datang ke rumah Allah, jadi tetamu Allah. Itu tahniah. Menjawab soalan tuan pengusi, apakah impak daripada Ramadan, daripada madrasah Ramadan, daripada puasa supaya ada improvement tahun ni? Pertama, saya jawab tu lah senang sebab ada banyak soalan, 30 soalan tau. Pertamanya dah tuan-tuan, kita makin dekat dengan Allah. Puasa ni dia mengajar kita makin dekat dengan Allah. Kenapa tidak? Kita buka Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa, yakni bulan Ramadan, sebagaimana telah difardukan ke atas umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu jadi orang bertakwa. Orang takwa tu apa? Dia rasa kehadiran Allah tu. Itu orang bertakwa. Kenapa? Tengok, sebulan bulan Ramadan, tuan-tuan puasa, saya puasa, ibu-ibu puasa, ayah-ayah puasa. Bila kita puasa, kita bukan berada sepenuh masa depan orang. Kita boleh saja minum. Kita boleh je nak makan. Kita masuk bilik air, kita bawa Maggi, bawa gayung penuh dengan air panas, bawa sudu, bawa garpu, kemudian kita bawa penutup. Bawa air panas kan? Gayung. Kemudian kita masukkan Maggi. Senyap kejap. Orang tak nampak. Pernah buat tak? Tak pernah kan? Orang tak nampak. Kita boleh je makan Maggi, tak ada masalah. Kita boleh je minum dalam bilik air, orang tak nampak, tak ada masalah, boleh je. Tapi kenapa kita tak buat? Budak-budak pun tak buat. Sebab rasa tanggungjawab, ini perintah Allah, wajib berpuasa siang hari Ramadan, menahan diri daripada lapar dan dahaga, tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab ini perintah Allah. Kalau boleh kita tipu orang, kita tak boleh tipu Allah. Sebab tu impak yang paling besar tuan-tuan, kita makin dekat dengan Allah dan kita rasa Allah tu ada di mana-mana, sedang memperhatikan kita, melihat kita, mendengarkan apa yang kita bisikkan. Walaupun dalam bilik air, walaupun dalam bilik orang tak nampak, kita tak makan, tak minum. Kalaulah sifat ini ada dalam diri kita, buatlah apa pun tuan-tuan, letaklah rasuah dalam meja, atas meja kita, kita tak ambil. Sebab dah dilatih bulan Ramadan, letak makanan siang hari Ramadan, kita tak makan, letak rasuah atas meja pun kita tak ambil. Walaupun orang tak nampak, CCTV tak ada, tapi Allah ada, Allah nampak, Allah lihat, kita tak ambil. Sebab diajar Ramadan macam tu, itu madrasah namanya. Sekolah, universiti, fakulti.
Allahu Akbar. Hebat. Sebab dia panggil muraqabatullah. Kita merasai kehadiran Allah. Nak ambil, Allah tengok. Nak buat, Allah ada. Kalau benda tu benda jahat, benda tak baik. Sebab itu disebut ihsan. Malaikat Jibril tanya Nabi, "Man ihsan?" Apa itu ihsan? Ihsan ni tuan-tuan, tingkatan hamba yang paling tinggi. Ihsan, Islam, iman, ihsan. Ihsan tu apa? Kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu ialah kamu mengabdikan diri kepada Allah, jadi hamba kepada Allah, seakan-akan kamu melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak boleh melihat Allah, yakinlah Allah melihat kamu. Inilah puasa. La'allakum tattaqun. Dia takut kepada Allah. Martabat ihsan itu martabat yang takut pada Allah. Sebab Allah sedang melihat. Maka kalau begitu keadaannya tuan-tuan, impaknya lah kita sukar nak buat dosa. Sukar walaupun orang tak nampak. Itu yang pertama. Nombor dua, impak daripada madrasah Ramadan ni tuan-tuan, kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan nafsu seks, menahan mengumpat, menahan cakap bohong, menahan benda-benda lara. Apa lagi? Kemudian kita pula tarawih, kita pula baca Quran, doa itikaf dalam masjid. Apa impaknya? Apa madrasahnya? Dia nak suruh kita mujahadah, nak suruh kita ni ajar dengan susah payah. Susah payah. Nabi bulan Ramadan, perang yang pertama, perang Badar, berlaku bulan Ramadan. Dan sahabat sebelum perang sedang berpuasa. Sahabat berpuasa. Bila Nabi dah ada kenal pasti bahawa 1,000 orang tentera musyrikin sudah hampir dengan pasukan tentera Islam, Nabi tanya para sahabat, kita nak perang ke balik ke Madinah? Sebab bulan puasa, sahabat tengah puasa. Nabi tak nak mudaratkan sahabat tengah berpuasa, tak makan tak minum, nak perang pula. Dan ini perang pertama, kalau kalah habis ya. Tapi tanya para sahabat, kita puasa ni, Ramadan ni, nak balik ke nak perang? Sahabat kata perang ya Rasulullah. Akhirnya Nabi beri rukhsah. Okey, kalau begitu kita diharuskan buka puasa. Semua buka puasa. Bayangkan tuan-tuan, di zaman Nabi begitu sampai perang. Akhirnya diharuskan beri kelonggaran buka puasa, rukhsah buka puasa. So tuan-tuan, dia mengajar kita susah payah, merasai deritanya orang miskin, berlapar, ada kasih sayang. Sebab itu Nabi Yusuf AS dalam penjara, dia puasa. Selama dalam penjara, dia berpuasa bersama dengan penghuni penjara yang lain. Nabi Yusuf dia ajar. Nabi Adam puasa. Nabi Adam puasa, kata Imam Ibn Katsir, Nabi Adam berpuasa. Antara puasa Nabi Adam ialah 13, 14, 15 tiap-tiap bulan. Hari putih dipanggil. Nabi Nuh puasa bersama dengan umatnya atas bahtera, dalam kapal ketika banjir besar. Ni kita tengah susah payah ni, tengah derita ni, banjir besar. Kita diajar mujahadah. Nabi apa yang derita sakit tu? Nabi Ayub. Ketika sakit dia puasa sehingga dia sembuh. Subhanallah. Saya sebut Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf bila dia dikeluarkan dari penjara menjadi menteri yang hebat, walaupun gedung perbendaraan negara berada dalam kekuasaannya dan tangannya, tapi dia puasa. Jadi orang tanya, wahai Yusuf, kenapa kau puasa? Dia kata apa? Aku berpuasa sebab aku tak nak kenyang, supaya aku dapat merasai deritanya orang miskin yang lapar. Supaya aku dapat rasai deritanya orang miskin, orang susah yang sedang kelaparan, tak ada makanan. Tengok menteri yang hebat, puasa.
Tuan-tuan. Sebab tu menteri pun kena makan menu rahmah juga. Rasa rakyat makan menu rahmah. Malam ni minum apa? Rahmah. Kerahmatan lil alamin. Tuan-tuan dan puan Allah. Ini nak beritahu, impaknya besar. Sama ada kepada Allah, makin dekat dengan Allah, diri kita diajar susah payah, dan dengan orang lain, rasa kasih sayangnya, rasa dermawannya. Tengok, kita bila kita puasa baru kita rasa, oh macam ni rupanya orang miskin tak ada makanan, lapar ya Allah, kesiannya. Kita bayangkan di Syria budak-budak, Allah Akbar, pergi dekat tong sampah cari makanan, kuku ada roti lebih, kadang-kadang bersama dengan anjing duk kahih makanan, dia pun kahih makanan juga, lapar. Bila dapat roti tu, sungguh-sungguh dapat roti, makan roti, sial, lapar. Lepas tu bila kita puasa, kita kena kenalkan orang-orang yang berada dalam keadaan kelaparan dalam negara maupun di luar negara. Allah, bahawa kita insafi diri kita. Jadi tuan-tuan Allah, itulah impak yang sangat besar. Kita dengan Allah, kita dengan diri kita, dan kita dengan sesama manusia, terutamanya orang susah. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah. Itulah tuan-tuan, penjelasan orang kata Ustaz Enjin untuk persoalan yang pertama dikongsikan oleh Fadil Ustaz tadi, berkaitan dengan berpuasa itu bukanlah semata-mata kita yang memulakan, kan? Tidaklah kita umat Nabi SAW ini yang baru nak buat. Hakikatnya dia dah berjalan, dah berlangsung entah berapa ribu tahun, Allah alam. Disebutkan tadi Bismillah. sirah Nabi-Nabi, Ustaz kongsikan tadi sirah Rasul-Rasul yang bahkan beriman mereka itu juga dengan pelaksanaan ibadah puasa yang mereka lakukan. Jadi tuan-tuan, puan sekalian, daripada perkara yang dikongsikan tadi, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar, pengajaran dan juga manfaatnya. Terutama kita adalah penyambung. Ini satu perkara yang elok sangat, kan, kita pegang sungguh-sungguh. Menjalankan urusan agama patutnya kita lakukan dengan penuh kebanggaan, kerana benda ni dah berlangsung ribuan tahun. Dia seumpama kalau ada tuan-tuan puan yang hadir malam ni jenis yang ada salah silah ahli keluarga tu. Saya ingat lagi pernah dulu pergi menziarah beraya sebenarnya di rumah sahabat ni, kita tengok terpampang dekat ruang tamu terpampang ada apa, ada family tree. Ini bukan biasa-biasa sampai ke tok nenek moyang je, dia punya bersambung-sambung tu. Saya yang ke-45. Kan, bersambung-sambung dia punya salah silah, dia punya keturunan. Jadi tuan-tuan, ia perkara yang dibanggakan sungguh-sungguh, diframekan. Kalau ada jenis family day tu sampai masuk surat khabar, perhimpunan keluarga sekian, perhimpunan keturunan sekian, berapa orang pun kumpul, 400 orang, masuk paper, masuk surat khabar. Itulah kebanggaan dalam apa yang diwarisi secara keturunan. Justru tuan-tuan puan sekalian, yang kita warisi, yang kita laksanakan ini bahkan lebih hebat daripada itu, beribu tahun. Maka apa yang sepatutnya dalam urusan agama, urusan syariat, pelaksanaan ibadah dan segala perintah-perintah Allah itu sepatutnya dilaksanakan dengan penuh rasa kehormatan. Dan bukan baliknya, bila sebut benda agama, malu alah. Ustaz, kamu cakap apa? Kan gitu Ustaz, kadang orang menjaga hati orang ni kemain lagi. Dalam masa yang sama sebenarnya itu urusan agama. Jadi tuan-tuan, apa itu yang pertama, apa yang dikongsikan oleh Fadil Ustaz kita. Mudah-mudahan Ramadan yang tiba ini benar-benar kita hayati dan dapat menzahirkan penambahbaikan dalam diri kita, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Terus kita nak beri peluang kepada Ustaz kita untuk pusingan yang kedua, berkaitan dengan tradisi yang dizahirkan, yang ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut Ramadan ni bukan puasa ajalah. Ustaz bukan tadi tentang kita punya baca Qurannya, kita punya tarawihnya apa semua. Maka lebih khusus tuan-tuan, untuk pusingan yang kedua ni kita nak dengar perkongsian daripada Al-Fadhil Ustaz kita, bagaimana mencontohi yang telah dilakukan, ditinggalkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan Ramadan tu bukan sekadar kita nak buat apa yang kita nak, tapi lebih lagi daripada itu, kita buat apa yang benar-benar ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya dapat memberi penambahbaikan dalam membentuk peribadi Muslim kita, insya-Allah. Jadi Fadil Ustaz dipersilakan untuk contoh tauladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutamanya di bulan Ramadan. Falyatafaddal. Terima kasih Ustaz. Bila sebut tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk sama ada yang Nabi suruh ataupun Nabi buat.
Nabi buat ataupun Nabi suruh, disebut dalam hadis-hadisnya. Of course lah bulan Ramadan kita puasa, alhamdulillah puasa. Tapi dalam masa yang sama Nabi sebut, yang ini betul, kena dengar betul-betul. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang berpuasa tapi dia tak dapat pahala apa-apa daripada puasanya, melainkan lapar dan dahaga dia dapat. Kita ni tuan-tuan puasa, kita nak dapat pahala, kita nak dapat fadilat dia. Fadilat disebut dalam hadis Nabi, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa-siapa berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, maka gugurlah dosa-dosanya yang sebelum ni. Tapi dia tak dapat. Dia dapat dahaga, lapar, dahaga, lapar. Ada sebab apa? Kita nak puasa kita menggugurkan dosa, tapi tak dapat. Okey, puasa ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran akan beri syafaat kepada kita pada hari kiamat. Tapi puasa tak boleh bagi syafaat. Sebab dia hanya lapar, dia dapat lapar dahaga saja, tapi tak boleh bagi syafaat. Kenapa tak boleh bagi syafaat? Maka berkata puasa, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu lit-ta'am wasyahwat. Aku telah halang dia dari makan dan minum dan juga syahwat-syahwat. Itu benda nafsu suka. Apa dia? Cakap bohong. Apa dia? Ngumpat orang. Apa dia? Buat fitnah. Apa dia? Memandang dengan syahwat. Apa dia lagi? Apa sahaja benda dosa tuan-tuan yang syahwat suka. Aku dah halang dia, aku larang dia, aku cegah dia daripada makan dan minum dan juga benda-benda syahwat. Siang hari Ramadan, fasyafi'ni fihi, wahai Tuhan, berilah syafaat kepada aku untuk tolong dia di hari kiamat nanti. Itu kita nak puasa kita jadi macam tu. Ada super power hari kiamat nanti boleh bantu kita. Lis-sha'im farhatani, kata Nabi. Bagi orang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka puasa. Lepas tu ketika berbuka puasa jangan bergaduh. Mesti gembira, mesti suka, mesti riang gembira. Jangan bergaduh. Ni dekat-dekat berbuka puasa berlaku pembunuhan. Ya, ingat lagi tak beberapa tahun lepas? Ingat? Tak ingat dah? Hilang ingatan lepas Covid tu. Berlaku dekat buka puasa, suami isteri, la ilaha illallah. Ingat beberapa tahun lepas? Ingat lagi tak? Tak ingat dah? Saya ingat lagi, sedih. Sebab Nabi sebut orang berbuka puasa, orang yang berpuasa dia gembira ketika berbuka puasa. Sebab itu tidak ada masalah kalau tuan-tuan nak beli makanan sedap-sedap sebagai juadah buka puasa untuk isteri dengan anak-anak, sebab disuruh gembira. Jangan sedih-sedih, jangan gaduh-gaduh. Beli makan apa pun. Anak kata nak makan roti, nak makan ayam goreng. Makan ayam goreng apa? KFC, beli lah, biar dia gembira. Nak minum apa? Air sirap Bandung, ada cincau dalam tu, belilah, biar anak kita gembira. Sebab Nabi suruh, Nabi kata gitu. Orang berpuasa ada dua kegembiraan. Dan kegembiraan yang kedua ialah farhatun inda liqa'i rabbih, gembira ketika dia hendak bertemu dengan Tuhannya dalam syurga nanti. Tapi akhirnya dia tak gembira juga sebab puasanya terlalu naif, terlalu dhaif, terlalu lemah. Dia hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia buat macam-macam. Orang cakap bohong ni tuan-tuan, ingat ya, bila kita berpuasa, ulang kaji baliklah ilmu tentang puasa. Ulang kaji balik. Termasuk ilmu yang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Bukan sekadar membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Apa dia contoh? Disebut bohong, cakap bohong, hilang pahala puasa. Kita jumpa kawan kita namanya Leman. Man,
Zid buka. Oh, zid buka. Kawan tu kelang kabut tengok. Tutup apa? Aku gurau je. Hilang pahala puasa dia. Sebab cakap bohong, walaupun bergurau. Yang kedua ialah kita ngumpat orang. 5 minit lagi nak maghrib, sempat lagi mengumpat orang. Bayangkan tuan-tuan, pahala puasa tinggal 5 minit je. Pahala tinggal 5 minit. Sebelum tu habis dah. Ke mana? Dia transfer pahala puasanya kepada leman yang dia ngumpat tadi tu. Allah. Yang ketiga kata ulama' ialah memandang dengan syahwat. Tengok amoy bulan puasa pakai skirt pendek, pakai baju tak ada lengan. Wow. Dia pun tengok dengan syahwat. Lama pula tu. Hilang, batal, habis pahala puasanya. Lepas tu Nabi ajar kita, sunnahnya ialah jaga betul-betul. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Itu yang kadang-kadang bila kita sebut sunnah Nabi, Ustaz, nampak buah kurma. Dia tak nampak ni, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Allahu Akbar. Saya kata kat saya ni Ustaz, bukan kata orang lain, kat saya. Yang ni semua hebat dah, betul lah ni. Masjid ni. Satu, itu sunnah Nabi. Nabi ajar, sebab sebut hadis. Yang keduanya, sunnah Nabi hak besar-besar. Ni hak besar-besar. Sunnah Nabi hak besar-besar. Apa dia? Tadarus Quran. Tadarus Quran tu bukan baca Quran seorang-seorang. Sebab setiap kali Ramadan, Jibril akan turun, Jibril akan bertadarus dengan Nabi. Sebab itu sekurang-kurang tadarus 2 orang. Seorang baca, yang nombor 2 dengar dan semak bacaan yang baca. Habis hak A pertama baca, nombor 2 baca pula. Yang pertama pula dengar dan semak bacaan B. Betul ke tak betul? Kalau betul, teruskan. Kalau tak betul, kena tegur. Itulah tadarus Quran. So kita kena hidupkan sunnah ni, kena hidup. Buat kumpulan-kumpulan A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak ada masalah, buatlah 5, 6 orang ke 7. Jangan lebih 10 dah. Nanti payah. Kita nampak pusingan tu payah. Lambat. Kalau boleh pasal satu page, 1 orang. Kalau boleh, senang. Habis, satu page. Okey tuan-tuan. Kita tak nak join. Sebab apa? Kita rasa bodoh kalau kena tegur. Iya. Itu ayat yang sesuai. Kenapa awak tak nak join tadarus Quran? Dia katalah, saya sibuk. Padahal dalam hatinya ialah, aku tak nak rasa bodoh ditegur di ustaz tu. Padahal ustaz tu tegur betul. Tak apalah. Ustaz tegur orang lain juga. Yang lain pun ustaz tegur. Bukan kita seorang ustaz tegur. Ustaz tegur dengan lemah lembut. Dia tak kata, bodoh nak tahu. Macam orang yang nak tahu. Tak ada. Syekh, tu dengar sikit ya. Yang zilu dengar sikit ya. Bukan yang zilu. Dia tak kata, dia tak maki kita. Bengong. Dah. Dia takut lah. Dia tegur baik. Betul sikit tajwid tu. Bukan rahmatan. Rahmatan lil alamin. Rahmatan. Sebutan tajwidnya roh. Roh tu roh. Bukan rahmatan. Ustaz ni asyik tegur saya je. Orang lain tak tegur pun. Dah, awak aja tak betul. Saya tegur lah. Ustaz tu lemah lembut. Lekat 3 hari ya. Left group. Dia boleh masuk grup MyV. Boleh masuk grup Tupperware. Masuk grup Tadarus. Left group. Ingat, Ustaz tegur comel dah. Kalau kita baca Quran dengan tak betul juga, dalam kubur, malaikat mungkar nakir datang tegur. Dia tegur kita bukan comel-comel dah. Bukan baik-baik dah. Dia tegur kita dengan belasah terus. Tuan, Allahu Akbar. Ni sunnah Nabi dengan Jibril buat. Join lah, tak ada masalah, jangan takut. Tak khatam pun tak apa. Yang penting tadarus. Dia tak kata kena khatam Quran, tadarus. At least tahun ni juzuk 1 hingga juzuk 3 katakanlah. Tahun depan jangan baca juzuk yang sama. Ustaz, tahun lepas saya juzuk 1 hingga 3 dah. Kalau boleh tahun ni juzuk 4 sampai juzuk 6 pula. Gitu lah. Biar ada peningkatan ni, saya juzuk sama je. Ya, ini sunnah Nabi buat lah. Tapi kalau tuan-tuan nak khatam Quran, kena baca seorang-seorang. Dan kena start bulan Sya'ban lagi. Oh sedap bulan Sya'ban, baca sikit-sikit sampai dekat-dekat sebelum Syawal, dah khatam Quran. Itu caranya kata alim ulama.
Ini sunnah Nabi. Sebab itu kena tadarus. Join tadarus. 2. Ketiga, tuan-tuan, tarawih. Tarawih pun satu sunnah yang besar juga. Nabi buat. Tiap malam Nabi buat. Walaupun tidak berjemaah. Berjemaah dengan seorang imam depan hanya berlaku zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab saja. Walaupun Sayyidina Umar yang buat, tapi dikira sunnah juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin selepas daripada aku. Termasuk Sayyidina Umar. Sunnah tu. Walaupun Umar kata ni'matil bid'ah hadhihi, sebaik-baik bid'ah yang ini, kata Umar, itu kumpulkan semua jemaah dengan seorang imam. Zaman Nabi semaya sendiri-sendiri tarawih. Sendiri-sendiri, seorang sana, seorang sini. Nabi pun main lain-lain. Zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri-sendiri sembahyang tarawih. Zaman Sayyidina Umar, dia rasa molek kan dapat kumpulkan seorang imam, yang lain ikut imam. Tidak ada seorang sahabat pun zaman Sayyidina Umar yang bangkang. Umar, objection. Tak ada. Semua setuju, diam, semua setuju. Tak ada seorang bantah. So ini tarawih ni adalah sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Buatlah. Sini berapa puluh? 30 ke 40 rakaat? Terpulang lah. 20 kan? Selangor 20. So 20. Tak lagak tak apa. Boleh sembahyang duduk. Sunat. Tarawih boleh duduk. Jangan salah, boleh duduk. Allahu Akbar, duduk. Boleh dah, tak lagak. Sembahyang duduk. Sembahyang fardu berdiri. Wajib diri kiam. Sembahyang sunat diberi ke rukhsah kelonggaran beri duduk. Tapi ingat, separuh pahala dapat. Hak berdiri dapat penuh, pahala penuh. Hak duduk dapat pahala separuh. Tapi at least kita tarawih. Sebab Nabi sebut, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah, termasuk solat-solat tarawih, dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. So 3 dah sunnah Nabi. 3 kan? Yang keempat, yang besar-besar lah, iktikaf dalam masjid. Iktikaf, terutamanya 10 yang terakhir. Iktikaf. Dah tak ada kerja buat ramau pencing sini kan? Ramau pencing, datanglah ke masjid. Lepas main subuh, iktikaf setengah jam ataupun 1 jam. Lepas main zuhur, iktikaf setengah jam ataupun 1 jam. Lepas asar, iktikaf setengah jam ataupun 1 jam. Gitu. Ambil kita susun masa, buat jadual, susun. Jadi kita tahu aku ada iktikaf, iaitu lepas salat fardu setengah jam ataupun 1 jam sambil baca Quran. Ada iktikaf. Masjid macam ni tuan-tuan, ya Allah, tidak iktikaf rugilah dengan nyamannya, dengan kipasnya, dengan ekornya, dengan kapetnya, lembutnya, ya Allah, lampu kristal je. Orang yang ada surau sebelah rumah tuan-tuan nak iktikaf tak boleh, surau. Iktikaf ni dia masjid. Surau Jumaat, mufti mari niat. Okey, ni surau Jumaat boleh iktikaf. Ada orang jauh dari masjid tu surau, kami nak iktikaf tapi tak boleh. Kita sebelah masjid, tak ada pula nak iktikaf. Ini sunnah Nabi SAW. Okey, tuan-tuan. Lagi? Hak besar-besar, sunnah Nabi ni. Hak kecil-kecil itu ada. Bukan kata memperkecilkan, tidak. Hak biasa-biasa, hak kita dah amal dah. Kurma. Makan kurma buka puasa. Ajar anak kita makan kurma sebiji sekurang-kurangnya anak kita. Carilah jangan cari hak besar-besar, kecil-kecil je. Dah ambil sebiji seorang kurma, makan. Ini sunnah Nabi mu. Sunnah Nabi kita ni, kurma ni ambil. Hak lembut-lembut. Jangan kerah-kerah tu. Hak lembut-lembut, sedap-sedap tu ambil buah biji. Ambil alung. Kita tolong kupas dah, ambil dah buah biji. Nah, angah. Buah biji dah. Nah, alang. Nah, acu. Nah, acik. Alhamdulillah. Paling tidak dia tahu ini sunnah Nabi. Walaupun sebiji makan buah kurma. Anak kita memang tak makan buah kurma. Anak saya makan tuan-tuan. Habis kotak makan. Dia makan macam tu, macam gula-gula. Sebab dia ajar gitu. Kena ajar. Sunnah Nabi cakap ni sunnah Nabi. Dapat pahala. Makan kurma dapat pahala. Ya, dapat pahala. Minum air bandung tak dapat pahala. Makan kurma dapat pahala. Tuan-tuan. Dan segerakan buka puasa. Memang ini tuan-tuan memang ikut betul-betul ni, ya. Segera buka puasa betul lah, saya tak ajar lah.
Memang tuan-tuan buat segera buka puasa. Makan kita segera. Tuan-tuan memang duduk hadap TV dah 1 jam tu buka puasa. Tapi ada benda kita terlupa, iaitu Nabi suruh berdoa ketika sebelum menunggu buka puasa tu, berdoa. Sebab Nabi sebut mustajab, dekat-dekat maghrib tu mustajab doa. Jangan tengok TV cerita Doraemon dengan Skin-chan dengan cerita apa tu, Upin Ipin. Doa bismillahirrahmanirrahim, ada bukan 30 ataupun 3 minit Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai seorang ayah, tak malu, jangan malu lah. Angkat tangan, cakap bahasa Melayu tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Isteri ada, anak-anak semua nunggu ni depan hidangan makanan. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada di antara kami sakit, ya Allah sembuhkanlah kami, ya Allah. Seandainya ada di antara kami yang berdosa, ya Allah ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Seandainya di antara kami, ya Allah, ada yang berhajat, ya Allah tunaikanlah hajat kami, ya Allah. Anak kita dengar, amin, ada hajat ni temu duga esok kerja, ya Allah. Doa. Ayah tu biar kuat berdoa, anak pun amin, amin, amin. Sehinggalah wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillah. Amin. TV pun Allahu akbar, Allahu akbar. Kita pun Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Amin. Makan. Alhamdulillah, seronok tuan-tuan. Itulah. Dah azan dah. Okey, kita buka puasa. Terima kasih. Alhamdulillah, muslimin, muslimat, tuan-tuan, perempuan, tetamu Allah SWT. Demikianlah tadi bab pusingan kedua tuan. Kita ada satu lagi pusingan. Yang pada pusingan kedua tadi dikongsikan amalan-amalan yang mudah sebenarnya. Boleh kata belum Ramadan pun sebahagian besarnya memang kita dah buat. Dan satu yang saya nak sempurnakan tadi tuan-tuan puan, perkongsian daripada ustaz kita tadi, terutama bagi tuan-tuan puan otai-otai yang memang orang kata full time. Full time maksudnya dah bersara ataupun bersendiri. Bahkan kita sebenarnya ada peluang untuk mengejarkan pahala haji dan umrah walaupun hanya berada di dalam Masjid Al-Falah ini tiap-tiap hari tuan-tuan. Cuma Nabi SAW memang sebutkan adalah syarat dia. Pahala haji dan umrah yang Nabi sampai sebut 3 kali. Tamah, sempurna. Dan syaratnya tuan-tuan, yang pertama kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Tirmizi, dimulakan dengan solat fardu subuh secara berjamaah. Ini maknanya usahakanlah yang paling terbaik di masjid ataupun di surau berjamaah. Kemudian syarat kedua kata Nabi SAW, diikuti dengan duduk dengan majlis ilmu ataupun apa saja amalan ibadah yang sepanjang itu terpulanglah, nak tukar-tukar, baik zikir, baik baca Quran ataupun duduk dalam kuliah, contoh hujung minggu, kuliah subuh. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, diikuti dengan solat sunat 2 rakaat, syaratnya setelah matahari terbit. Di zaman kita sekarang tuan senang, tak payah tengok kat luar, nak tengok bayang pun jenuh nak ukur kan. Ya, kalau siapa tuan-tuan pada belajar pun tak nampak kita, nampak bayang je. Tengok jap, masuk waktu syuruk tuan tunggu sekejap, lebih kurang 10-15 minit selepas bunyi jam syuruk, maka dirikanlah solat sunat 2 rakaat. Dan itulah kata Nabi SAW, siapa yang mulakan daripada awal dengan solat fardu subuh, kemudian duduk dalam pengajian ataupun ibadah sampailah terbit matahari, kemudian solat sunat, disebut Nabi SAW dalam janji baginda sempurna pahala haji dan umrahnya. 3 kali Nabi sebut. Dapatkan mana tuan? Dekat sini je. Kan orang kata tak ada modal besar, nak ke Mekah pun boleh dapat juga tiap-tiap hari pahala haji dan umrah sempurna. Dan bayangkan kalau dapat tu pula pada bulan Ramadan, masya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka untuk pusingan yang terakhir, kita beri peluang kepada apa ustaz kita untuk membuat kesimpulan dan memberikan beberapa tambahan-tambahan sebagai penutup, untuk mudah-mudahan betul-betul bukan sekadar kita bertemu pada malam ini, tapi dapat bekalan dan dapat betul-betul kita pegang dan laksanakan, terutama untuk Ramadan kita nanti insya-Allah. Falyatafaddal ustaz. Terima kasih. Tambahan sikit sajalah, waktu kecederaan. Ramadan dah tak lama dah, bukan 5 hari lagi, lebih kurang 6 hari. Nabi SAW di hujung Syaban, Nabi memotivasikan para sahabat
Macam kita buatlah. Alhamdulillah kita buat cerita tentang Ramadan, kehebatan Ramadan. Sebab nak pujuk orang berpuasa bukan satu benda yang mudah. Apatah lagi yang tak pernah berpuasa. Lepas tu Nabi sebut, qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Akan datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkatan. Berkat tu apa? Berkat ialah benda yang banyak kebaikan. Banyak benda baik. Buatlah apa saja tuan-tuan, bersepah-sepah kebaikan bulan Ramadan. Kadang-kadang kita terpijak, jalan tu kita terpijak pahala, tapi tak kutip. Satu fardu diganda 70. Pada sembahyang 2 rakaat je subuh, tapi Allah Ta'ala dengan ihsannya sebab bulan Ramadan ni darab dengan 70. Zuhur bersama juga darab 70. Apa saja namanya fardu, darab 70. Buat baik kamu ayah, satu benda fardu wajib tu darab 70. Beri nafkah pada isteri, darab 70. Beri nafkah pada anak-anak, darab 70. Benda fardu. Allahu Akbar. Nabi sebut lagi, bulan Ramadan ini tuftahu abwabul jinan, dibuka semua pintu-pintu syurga. Nabi tanya, Allah nak kalau boleh semua masuk syurga dengan asbab puasa dia tu. Sebab tu ada satu nama pintu syurga, Babur Rayyan. Bab pintu Ar-Rayyan. Pintu tu hanya dimasuki oleh orang yang berpuasa saja. Masuk ke pintu Rayyan, terus ke syurga. Masya Allah. Wa tughlaqu abwabul jahim, ditutup segala pintu-pintu neraka. Dibuka segala pintu syurga, ditutup semua pintu neraka. Mudah-mudahan dengan asbab Ramadan dan amal yang kita buat sepanjang Ramadan, kita layak masuk syurga dan tidak masuk neraka. Mudah-mudahan begitulah. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, Nabi sebut, diikat segala setan-setan. Setan semua digari. Habis tu ramai orang buat jahat, dialah setan. Setan sebenarnya telah digari, diikat dah. Buat jahat juga, dialah setan. Sebab nafsu dia tak dididik. Masya Allah. Dalam bulan Ramadan ada satu malam, kata Nabi, yang mana beramal ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada beramal ibadah 1000 bulan. Baikkan tuan-tuan, Nabi sebut satu malam tu kalau beramal ibadah seumpama kita beribadah 83 tahun ataupun lebih. Satu malam tu. Lailatul Qadar. Masya Allah. Nabi nak beri motivasi pada para sahabat supaya seronok, persiapan hati, seronok, gembira. Allah kena puasa aduh, tak boleh ngetih pagi-pagi roti canai kita tutup Allah. Jangan mengeluh. Ada orang mengeluh macam tu. Orang meniaga pula, Allah, aku kerja restoran, pagi tak ada meniaga, tengah hari tak ada meniaga, malam bazar Ramadan orang ambil dah tapak-tapak tu. Jangan mengeluh. InsyaAllah ada rezeki dia. Satu. Yang kedua tuan-tuan ialah persiapan ilmu. Ulang kaji baliklah Ramadan. Jangan mengharapkan forum pada malam ni saja tuan-tuan. Nanti balik cari kitab buku agama yang berkaitan dengan Ramadan. Apa rukun puasa contohnya? Berapa rukun puasa? 8 ke 9? Rukun puasa berapa? 8 ke 9? 9 ke 10? Rukun puasa. Rukun nikah apa? Hafal. Rukun nikah hafal. Rukun puasa? 2 je. Niat pada waktu malam. Yang kedua, menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan puasa. Tu je, 2 je. Rukun nikah lagi banyak. 2 itu pun kadang-kadang kita berkeliru. Berapa rukun nikah ya? Ada berapa rukun puasa? 2 je. Niat waktu malam. Batu. Niat ni tuan-tuan ada 2 kategori. Satu niat sebulan bulan Ramadan pada malam pertama tu. Niat sebulan terus. Dalam mazhab Maliki sebulan terus. So kalau lah terlupa niat pada malam 7 ke malam 20, dia dapat cover. Sebulan dapat cover. Terlupa niat. Dalam mazhab Syafi'i, Hanafi dan juga Hanbali, wajib niat setiap malam. So buat dua-dua. Tuan-tuan. Tu
kita mutalaah balik. Apa lagi perkara-perkara yang membatalkan puasa, belajar balik. Saya pernah tanya beberapa hari lepas, saya tanya tuan-tuan lah, saya kata kat dia orang, kalau korek tak hidung batal tak puasa? Yang pertama jawab batal. Yang kedua jawab, kalaulah masuk dua ruas batal. Kalau masuk ke dalam batal. Macam-macam pandangan ulama. Masya Allah. Korek tak hidung boleh batal puasa. Tak ada apa-apa pun, tak ada sampai ke dalam. Jari kita ni tuan-tuan, mana korek dengan jari ni? Ni tak ada. Jari ni biasa korek kan, halu-halu je. Jari kita tuan-tuan tak masuk habis. Bukan sampai ke tekak-tekak masuk. Panjang sungguh jari dia. Korek tak hidung tak batal puasa. Yang batal puasa kalau makan tak hidung tu. Ni benda-benda macam ni kena tahu perkara membatalkan puasa. Syarat-syarat sah puasa siapa? Yang wajib puasa siapa? Ibu-ibu kat belakang kadang-kadang dia tekan anak-anak dia, cucu dia yang 6 tahun, 7 tahun kena puasa. Tak puasa tak boleh raya. 7 tahun Nabi suruh tekankan bab solat. 10 tahun tak solat boleh pukul. Nabi tak kata puasa. Sebab puasa ni tuan-tuan, puasa ni dia menahan lapar dan dahaga. Memang budak-budak tak larat. Kita didik boleh. Didik dia. Okey, Aiman kena puasa. Okey, di sebab sekolah tak ada kantin. Kantin tutup bulan Ramadan. Aiman makan sekarang. Sebelum pergi sekolah, makan. Kita latih dia puasa. Balik sekolah, lapar mak, kantin tutup, air tak bawa. Tak apa. Dah latih dah siang hari. Pukul 2 dia balik rumah, makan je lah. Tak ada masalah. Sampai dehidrasi budak tu. Kuruh kering. Puasa. Menggelupur dan menggelepar budak tu. 5 minit sebelum maghrib, mati dia. Berdosa kita. Sebab mereka tak wajib puasa. Mesti baligh. Jangan pula kita ajak orang gila puasa. Syarat wajib puasa, aqil. Hendaklah berakal. Siapa suruh orang gila puasa, dia pun gila juga. Allahu Akbar. So ni hukum makam. Ya? Perkara wajib puasa, perkara rukun puasa, perkara membatalkan puasa. Injek obat batal tak puasa? Injek obat batal tak puasa? Injek obat. Kita sakit. Doktor pergi injek obat. Oh jangan doktor, saya tengah puasa. Batal tak? Injek vitamin. Kita tak sakit. Doktor, masuk vitamin sikit, kasih kuat sikit, segar badan. Beza dah. Masuk vitamin, kita rasa segar, kita rasa kuat. Bila menghilangkan hikmah puasa, batal puasa. Hikmah puasa ialah lapar dan dahaga. Masuk vitamin jadi kuat. Oh, aku tak lapar, tak dahaga. Boleh batal. Obat sebab sakit. Yang ketiga, ni lagi hebat. Diinjek bubur lambut terus. Bubur lambut 2-3 jam. Oh. Hukum hakam tentang puasa. Kita mutalaah balik. InsyaAllah tuan-tuan ya. Akhir sekali tuan-tuan, persiapan duit lah. Saya sebut duit. Duit ni tak lama lah tuan-tuan 5-6 hari lagi nak puasa. Kita kena bajet 1,000 ke tu pula 500 ke. Ini untuk Ramadan. Buat apa? Sedekah. Buat apa? Iftar. Jamu orang buka puasa. Beri kat masjid boleh. Masjid buat kan? Beri kat masjid. Masjid, saya nak sponsor buka puasa pada hari sekian-sekian. Ataupun bagi terus. Ni, guna untuk buka puasa. Belilah air ke apa, belilah kuih makanan. Ni duit saya 1,000. Nah, untuk buka puasa saja. Itu Nabi suruh. Ataupun tuan-tuan kata tak bagi duit. Ibu-ibu kan suka bersedekah, biasa pergi bazar Ramadan. Dia beli 3 jak air tebu. 1 jak RM5, 3 jak baru RM15. 1 jak 5-6 orang boleh minum. Maknanya 5, 10, 15 orang boleh minum. 15 pahala puasa dia dah dapat. Beli martabak 2 layer, 2 lapis. 1 martabak, 2 martabak, 3 martabak. Okey, tuan-tuan. 1 martabak RM5, RM5. RM5 lah, 5, 10, 15. Okey, letak. Potong 6. Sekali makan ngap terkenyang. Alhamdulillah. Jangan potong 40, kedekut. Potong 6. 6. Berapa orang makan? 18 orang. 18 pahala puasa kita dapat.
Guna duit beli pahala. InsyaAllah tuan-tuan. Mudah-mudahan tahun ini puasa kita puasa yang terbaik. Tarawih kita tarawih yang terbaik. Tadarus kita tadarus yang terbaik. Iktikaf kita iktikaf yang terbaik. Sedekah kita sedekah yang terbaik. InsyaAllah mudah-mudahan. Saya doakan kepada saya dan juga untuk tuan-tuan sama juga, sama-sama masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan, insya-Allah. Masih Ustaz. Alhamdulillah. Begitulah tuan-tuan dan puan sekalian, perkongsian yang panjang lebar dan juga sangat lumat daripada Fadil Ustaz kita. Dan saya tertarik sikit daripada perkongsian tadi berkaitan dengan melatih anak, mungkin cucu jugalah. Dia bukan apa Ustaz, sebab budaya kita ramai yang kadang bila bercakap tu dah punya London dah. Tapi dia jadi modal tu. Anak ai alhamdulillah. Kan, dia jadi modal sampai berbangga-bangga juga bila anak yang baru 6 tahun. Muda tu halus lagi. Kebanggaan. Bila anak yang kecil halus tu dah berpuasa dalam masa yang sama, kita pun tak tahu bagaimana solat budak tu. Macam mana bacaan Al-Qurannya. Adakah piano lagi dia pandai daripada baca Quran. Tapi berpuasa ni saya pun tak pasti mengapa itulah tradisi kita. Betul-betul ditekankan, diwar-warkan, di Facebook kan, di IG kan. Sedangkan tuan-tuan yang sebaiknya untuk dikejarkan kesempurnaan itu adalah kita sendiri sebab kita yang dah balik ni. Bila kata budak, bila kata anak-anak tu belum sampai pun umur untuk wajib berpuasa. Alhamdulillah. Muslimin, muslimat, tuan-tuan puan sekalian, begitulah tadi kita ucapkan terima kasih banyak kepada Fadil Ustaz kita atas perkongsian, atas segala yang dibentangkan tadi, termasuklah tadi tuan penjelasan berkaitan dengan hukum korek hidung tuan, itu keringatlah kan, yang mungkin tak sengaja ke terkorek ke apa ke dah ada jawapannya. Itulah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni benar-benar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk akhir tuan-tuan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Falah atas peluang dan atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaatnya dan diberikan sebanyak-banyak pahala ganjaran atas apa yang kita usulkan malam ni, insya-Allah. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.